Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 4 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada minggu ini bersama-sama dengan teacher. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks, buku nota sains dan juga alat tulis? Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid. Pada minggu ini kita akan belajar tajuk seterusnya dalam bentuk tenaga. Dalam bentuk tenaga pula. Dalam tajuk tenaga. Jika minggu lepas kita belajar sumber tenaga itu dari mana datangnya tenaga tu. Nah, minggu ini kita akan belajar bentuk-bentuk tenaga yang orang cakap dihasilkan daripada sumber tenaga yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Murid-murid, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 126 dan juga 127. Okey. Terdapat berbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Jom kita tengok ataupun kita kenali bentuk-bentuk tenaga yang dalam yang ada. Dan daripada sumber yang kita belajar minggu lepas, bentuk tenaga apakah yang terhasil? Okey. Yang pertama sekali, tenaga suria. Okey. Kita belajar semua dulu ya. Kita pergi satu persatu. Tajuk namanya dulu. Kemudian kita akan pergi bukannya tak adalah detail sangat. Kita akan pergi kepada huraian dia ya. Yang kedua, tenaga haba. Yang ketiga, tenaga cahaya. Yang keempat, tenaga bunyi. Yang kelima, tenaga elektrik. Yang keenam, tenaga kimia. Ketujuh, tenaga kinetik. Yang ke-8, tenaga keupayaan. Dan akhir sekali, tenaga nuklear. Okey, teacher nak kamu buat ya peta buih ni dalam buku teks kamu. Buku nota kamu di sebelah kiri tu. Sebelah kiri kan ada muka surat kosong kan. Kamu buat peta buih tajuk bentuk tenaga ni. Ni sikit je. Okey, kita pergi yang pertama sekali. Bentuk tenaga ataupun jenis tenaga yang pertama adalah tenaga suria. Okey. Tenaga suria, kalau kita sebut suria, teacher pasti kamu tahu suria maksudnya matahari. Jadi sudah pastilah tenaga yang diperolehi daripada matahari. Jadi secara automatik sumbernya adalah daripada matahari. Ada ke yang tak tahu suria itu matahari? Okey, kita pelajari pada minggu lepas. Matahari adalah sumber utama bentuk tenaga tu. Sumber utama tenaga yang yang utama sekali lah dalam bumi kita ni. Di bumi kita ni sebab sejak dahulu lagi tenaga suria ni digunakan secara terus untuk memasak. Sebab dulu tak ada dapur gas, tak ada teknologi lah untuk memasak. Jadi mungkin salah satu caranya orang dulu dijemur. Daging dipotong nipis, dijemur. Macam jemur bagi kering tu. Tapi itu dalam tenaga suria dan juga dalam bentuk tenaga haba lah. Okey, sebab matahari ni bukannya tenaga suria saja dia hasilkan. Ia juga matahari ni menghasilkan tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Jadi daripada situlah yang dulu manusia terdahulu menggunakan tenaga daripada matahari ni yang dihasilkan oleh matahari ni untuk memasak, memanaskan sesuatu lah, memanaskan badan ke apa kan, dan mengeringkan makanan. Dan juga ia diperlukan untuk penghasilan garam daripada air laut. Sebab kita kena keringkan, salah satu cara untuk menghasilkan garam adalah mengeringkan air laut. Jadi tenaga daripada matahari amat diperlukan untuk mengeringkan air laut untuk menghasilkan garam. Tapi di zaman moden ni
tenaga suria ni dikumpulkan oleh panel suria ataupun kita panggil sel solar. Selain pada sebut panel tu yang empat segi atas rumah tu, nampak tak? Selain daripada kita sebut panel suria, kita juga sebut sel suria. Biasanya dia dipasang di atas bumbung. Kalau tak dia bumbung, kalau kamu perasan kadang-kadang jalan di lampu jalan juga ada dipasang panel suria ni untuk mengumpulkan ni tenaga suria untuk ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, selepas tajuk bentuk tenaga ni kita akan belajar macam mana bentuk-bentuk tenaga ni boleh berubah kepada bentuk yang lain. Contohnya nanti cakap ni lah, tenaga suria ni bertukar menjadi tenaga elektrik. Macam mana nanti kita akan belajar. Yang kedua, tadi apa? Tenaga haba. Tenaga haba ni kalau kita sebut haba, dalam kepala kita automatik kita rasa apa? Panas. Jadi tenaga haba ni adalah tenaga tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Seperti apa yang ada panas ni? Ni ungu api dan juga dapur gas. Ini biasanya kamu gunakan untuk apa? Memasak. Masak kan? Kita masak air ke? Masak makanan ataupun memanaskan badan. Kalau di negara yang mengalami empat musim, ada musim sejuk, diorang memerlukan ungu api untuk memanaskan badan lah. Okey, perlu tenaga haba tu. Dan untuk mengeringkan baju lah. Bukannya letak dalam api, kita cuma letak tepi sebab kita nak ambil haba daripada api tu. Dan haba daripada matahari. Tenaga haba yang dihasilkan oleh matahari juga untuk mengeringkan baju. Okey? Bukannya cakap tenaga haba je melibatkan api. Tak. Sebabkan kita cakap objek yang mempunyai kepanasan. Tak semestinya api. Kalau dalam kepala kamu kalau panas, api. Lagi daripada matahari. Ada satu lagi, pernah dengar tak kolam panas, kolam air panas, hot spring. Panas kan? Maka ia menghasilkan tenaga haba. Okey, yang ketiga, tenaga cahaya. Kalau sebut tenaga cahaya je, benda yang bercahaya lah teacher. Betul tak? Benda yang bercahaya. Mestilah, maksudnya tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Yang memancarkan cahaya, sumber utama kita adalah matahari dan juga lampu. Yang menghasilkan cahaya ataupun ia mengeluarkan cahaya. Sudah pastilah salah satu teacher cakap tadi, sumber utamanya adalah matahari. Kemudian yang keempat, bentuk tenaga keempat, tenaga bunyi. Kita dah belajar dah bunyi. Apa maksud bunyi itu? Bunyi dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh objek yang bergetar. Maksudnya objek yang bergetar yang menghasilkan bunyi, maka terhasillah tenaga bunyi. Seperti nampak radio ataupun siren kenderaan lah, atau bunyi kenderaan. Apa-apa je bunyi kenderaan yang menghasilkan bunyi. Tak kisahlah peralatan ke, kenderaan ke, haiwan ke, manusia. Bila ia berbunyi, maksudnya ia menghasilkan tenaga bunyi. Yang kelima, murid-murid kamu kena buat nota ni ya. Ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 126, 127. Teacher pergi laju aja kan. Nak habiskan tajuk ni. Tenaga elektrik. Kau sebut tenaga elektrik, tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Kenapa cakap lengkap? Maksudnya lengkap tu ibarat seperti macam ni lah. Suis mengalir ke lampu sampai lampu menyala. Maksudnya lengkap lah sampai mentor tu menyala. Kalau mentor tak menyala, walaupun kita onkan suis tak menyala, maksudnya litar elektrik tu tidak lengkap. Ia dihasilkan oleh inilah di sini cakap kita nak guna setrika memerlukan tenaga elektrik, betul tak? Begitu juga dengan pengisar makanan. Ia ni tenaga elektrik ni daripada cas elektrik lah yang mengalir, arus elektrik yang mengalir ni kan. Jadi yang peralatan teacher tunjuk ni, ia memerlukan tenaga elektrik untuk berfungsi. Dan kalau cakap teacher, pernah kan kilat tu
macam orang kena kejutan. Yes, kilat adalah juga salah satu sumber tenaga elektrik sebabnya ia mempunyai cas-cas elektrik. Walaupun ia bukannya ada wire elektrik tapi ia ada cas-cas elektrik. Okey, bahaya jugalah sebab tu bahaya kalau kena kilat ni kan. Seperti kalau kena sambar kilat tu macam kena current kan. Okey, seterusnya tenaga kimia. Bukan bahan kimia, tenaga kimia. Tenaga kimia ni adalah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biogesim dan juga atau bateri. Makanan ni seperti biasalah makanan yang kamu makan. Kan ia memberi tenaga kepada kamu untuk melakukan aktiviti harian kan. Maksudnya apabila kamu makan, kamu mendapat tenaga kimia daripada makanan. Okey, itu pentinglah kan. Sumber tenaga yang sangat penting untuk manusia dan haiwan. Manakala bahan api fosil ni, tenaga kimia yang penting untuk kereta kan. Untuk dapur gas. Betul tak? Dan biogesim ni adalah tenaga kimia. Menghasilkan tenaga kimia ni bagus. Dia penting. Sebab apa biogesim ni tenaga kimia? Sebab biogesim ni, ingat tak lagi, ia terhasil daripada tumbuhan dan juga haiwan. Ingat tak kita belajar pasal biogesim? Ada kita belajar ke? Ada kan? Adalah sumber tenaga minggu lepas. Atau bateri. Bateri sebelum ia bertukar menjadi tenaga elektrik, ia datangnya daripada tenaga kimia dulu. Barulah ia bertukar menjadi tenaga elektrik. Okey. Kalau kata bateri teacher, ada kita letak dalam peralatan elektrik? Yes. Memang bateri menghasilkan tenaga elektrik kan kita belajar kan. Bateri kamu letak dalam peralatan untuk peralatan itu berfungsi. Yes, peralatan itu memang peralatan elektrik. Tapi tenaga elektrik itu daripada mana? Daripada tenaga kimia, daripada bateri itu dan bertukar menjadi tenaga elektrik. Itulah cakap, itu adalah tajuk seterusnya. Next adalah tenaga kinetik. Kalau kita sebut kinetik, ingat ya dalam kepala kamu bila sebut kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek bergerak. Ingat, kinetik je mesti ingat bergerak. Contoh kalau kamu naik basikal. Tapi make sure basikal tu bergerak lah. Barulah ada tenaga kinetik. Kalau tak bergerak, dia pegun, dia tak ada tenaga kinetik. Okay? Sebab kalau tenaga kinetik, ia melibatkan pergerakan. Selain pada basikal yang bergerak, teacher bagi contoh beberapa saja. Kipas yang bergerak. Yes. Kipas yang bergerak. Okey, teacher, bukan tenaga elektrik. Ia bermula dengan tenaga elektrik. Maka, ini yang kita akan belajar minggu depan. Tenaga elektrik tu bertukar menjadi tenaga kinetik. Kalau tenaga elektrik tidak bertukar menjadi tenaga kinetik, kipas tu tak berpusing. Okey? Dan seterusnya, tenaga keupayaan. Ini ramai orang confuse. Susah sikit lah teacher. Tenaga keupayaan tu macam mana? Tenaga keupayaan ni adalah tenaga yang disimpan pada objek yang berada di sesuatu ketinggian. Bila objek tu ada ketinggian, maksudnya ia berpotensi untuk jatuh. Betul tak? Jadi ia mempunyai keupayaan untuk jatuh. Kalau objek tu diregangkan macam kamu tarik sesuatu, getah. Ia menyimpan keupayaan untuk, orang cakap apa, kalau kamu lepas, kamu cakap apa, melantun ia menyimpan keupayaan untuk melantun. Kalau dimampatkan, betul tak, mampat tu maksud kamu tekan. Bagi, kalau macam apa macam apa kita mampatkan dia? Macam spring. Ada tengok gambar berperasan. Kita mampatkan spring. Dia akan melantun balik kan? Jadi ia menyimpan keupayaan untuk melantun balik. Itu maksudnya keupayaan. Tenaga keupayaan. Okey. Contoh yang cakap ketinggian tadi. Buah kelapa tu duduk kat pokok kan? Pokoknya tinggi kan? Jadi buah kelapa itu menyimpan keupayaan untuk jatuh. Sebab buah kelapa tu akan jatuh. Betul tak? Jadi ia menyimpan tenaga keupayaan. Ni orang memanah.
Bila kamu tarik tali panah tu, jadi ia menyimpan tenaga keupayaan untuk melantun balik. Kan? Gitu. Seterusnya terakhir ke tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni sudah pastilah daripada sumbernya daripada mana? Daripada nuklear lah. Okey. Kamu kena rujuk balik sumber tenaga yang kita belajar minggu lepas. Bukan minggu lepas 2 minggu lepas. Minggu lepas kamu tengok Google Meet kan. Tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Ni pusat nuklear. Rasanya hari tu teacher dah tunjuk dah. Okey. Jadi nota ringkas kamu pada minggu ni buat nota-nota tentang bentuk tenaga saja seperti mana teacher tunjuk. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Teacher rasa tajuk kita perubahan bentuk tenaga. Minggu depan tu minggu yang terakhir kita ber-PDPR ke? Jadi jangan lupa tengok video teacher. Mungkin insya-Allah lah teacher rasa video tak lahir daripada teacher sebab sekolah pun dah nak buka kan. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.